Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillah. Baik, untuk tajuk fiqh pada minggu ini, marilah kita bersama-sama membuka buku teks, ya, bermula dari unit 6, iaitu muka surat 9. Kita akan baca sehingga muka surat 16, dan selepas itu muallim minta kepada antum untuk membuat latihan, ya. Baik, kita mulakan dengan muka surat 9, ya, iaitu cara-cara mengerjakan solat 4 rakaat. Baik, yang ini muallim akan lajukan sikit sebab untuk muka surat pertama, kedua, muka surat 9, 10 dan 11 dan 12 adalah hampir sama, iaitu berbeza. Bezanya adalah cuma pada rakaat kedua kita ada tahiyat awal, dan rakaat yang keempat kita ada tahiyat akhir dan juga salam. Baik, secara ringkasnya, rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat kita perlu berdiri dengan betul kalau mampu. Kalau tidak mampu, kalau ada keuzuran, kita boleh duduk. Dan kalau tidak boleh juga duduk, kita boleh berbaring. Dan kalau kita tidak boleh langsung lakukan apa-apa pergerakan, kita boleh melakukan pergerakan solat ini menggunakan gerak mata, ya. Itu kelonggaran yang diberikan dalam Islam, bagi orang yang uzur. Tapi macam kita ni sihat, insyaAllah kita boleh lakukan dengan sempurna. Baik, yang pertama adalah berdiri dengan tegak, takbiratul ihram, bacaan doa iftitah, Fatihah dan juga surah ataupun ayat seterusnya. Kemudian rukuk diikuti dengan iktidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, dan sujud yang kedua, ya. Itu untuk rakaat pertama. Sama juga rakaat kedua, bezanya adalah ada tahiyat awal, ya, iaitu di hujung rakaat yang kedua. Rakaat ketiga pun sama juga, dan kita akan terus naik, berdiri tegak untuk rakaat yang keempat, dan diakhiri dengan tahiyat akhir, tahiyat akhir, dan akan ditamatkan dengan salam. Baik, apa yang penting di sini adalah muka surat 13, ya. 13 ini menerangkan dengan lebih terperinci. Baik, semua buka muka surat 13. Yang pertama adalah berdiri betul menghadap kiblat. Kita mesti menghadap kiblat kita, iaitu Kaabah. Walaupun tak nampak, tapi kita ijtihad kata kiblat kita di sebelah Kaabah. Dan menghadap kiblat ini mestilah dalam semua keadaan, termasuklah kalau kita menaiki kenderaan. Pada permulaannya kita hadapkan wajah kita, muka kita, badan kita ke kiblat, ya, semasa menaiki kenderaan, baik kereta, bas, kereta api, hatta menaiki kapal terbang dan kapal selam pun. Pada permulaan solat itu, kalau kita boleh berdiri, kita berdiri. Kalau kita tidak dibenarkan berdiri, contohnya macam dalam kapal terbang, maka kita berdiri sekejap, ya, kemudian kita duduk. Dan kemudian apabila kenderaan itu bergerak ke arah mana pun tidak mengapa, sebab apa, kita sudah pun menghadap kiblat pada peringkat pertama. Kemudian diikuti oleh takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil dalam kita melafazkan takbir itu, ya, kita berniat, ya, berniat. Dan kalau sebelum kita berniat itu, kita boleh lafaz, salli dan sebagainya. Baik, selesai pada kita mengangkat takbir dengan niat, kita perlu membaca doa iftitah yang menjadi sunat. Kemudian yang wajibnya atau rukunnya adalah membaca Fatihah.
Dan selesai Fatihah kita boleh membaca satu surah ataupun satu ayat. Sudah cukupi dan diikuti dengan takbir untuk peralihan rukun. Baik, tengok muka surat 14. Baik, seterusnya rukuk serta tamakninah. Rukuk dalam keadaan 90 darjah. Dan tamakninah, apa maksud tamakninah? Tamakninah ini adalah kita berhenti sebentar. Lebih kurang kita membaca subhanallah. Memang cukup. Tapi kalau nak lebih lagi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali. Untuk yang sempurna akan dapat lebih pahala. Seterusnya diikuti dengan iqtidal serta tamakninah. Tamakninah adalah menjadi satu rukun. Ya. Banyak kali tamakninah. Kalau kita tidak tamakninah, serupa macam Nabi sebut, seseorang itu solatnya tidaklah menjadi sah kerana dia seolah-olah seperti ayam yang mematuk. Allahu Akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, terus. Seorang yang terlalu tergesa-gesa melakukan solat. Solatnya menjadi tidak sempurna, malah boleh menjadi tidak sah. Baik, seterusnya, selepas takbir peralihan rukun, kita akan sujud. Yang pertama, dengan tamakninah juga. Ya. Setiap rakaat itu ada 2 sujud, berbanding dengan rukuk sekali, sujud 2 kali untuk satu rakaat. Baik, seterusnya muka surat 15. Duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Tamakninah ni ada berapa maksudnya? Tamakninah yang pertama adalah semasa kita rukuk. Tamakninah yang kedua adalah semasa kita sujud. Tamakninah yang ketiga adalah semasa kita rukuk, duduk antara 2 sujud. Ya. Jadi 3 keadaan yang perlu kepada 4 keadaan sebenarnya. Yang pertama adalah kita rukuk, iqtidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Ya. 4 keadaan yang memerlukan kita tamakninah, berhenti sebentar. Baik, seterusnya untuk rakaat kedua dan rakaat kedua ini kita duduk tahiyat awal. Ianya adalah suatu perkara sunat, bukan rukun. Kalau kita terlupa, kita boleh sujud sahwi. Dan seterusnya yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Baik, untuk makluman, duduk tahiyat awal tadi kita dalam keadaan kaki kita, kaki kanan ditegakkan dan kaki kiri, tapak kaki kiri kita letakkan di bawah punggung kita. Itu dipanggil sebagai duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Tetapi berbeza dengan duduk tahiyat akhir yang dipanggil duduk tawarruk. Jadi kita tegakkan seperti biasa, kaki kanan lipatkan pada jarinya. Tetapi berbeza dengan rakaat pertama, kita hulurkan kaki kita, tapak kaki kita ke bawah lipatan kaki kanan. Kaki kiri kita hulurkan ke bawah, bukan kita duduk di atas kaki kiri. Tapi siapa yang, bagi mereka yang tidak kemampuan itu dibenarkan. Ya, baik. Akhir sekali kita memberi salam. Salam ini ada 2. Satu salam yang rukun, iaitu salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, tak payah wabarakatuh, cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama menjadi rukun. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua adalah sunat. Okey. Dan diakhiri dengan tartib. Apa makna tartib? Tartib ni maknanya kita buat mengikut peraturan turutan. Bermula dengan niat, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Jangan kita beri salam terus, lepas tu kita nak mula balik. Itu tidak mengikut tartib dan tidak sah solatnya. Baik. Untuk seterusnya, muallim nak antum supaya melakukan latihan, membuat latihan dalam buku tulis muka surat 17 dan
18. Untuk muka surat 19 ni Mak rasa tak perlu. Sebab apa? Antum terpaksa kena melukis. Jadi untuk latihan minggu ni muka surat 17 dan 18 buat di dalam buku latihan. Muallim tak mau antum photostat. Antum kena buat tulis dalam buku latihan. Sebab apa? Sekiranya antum hanya photostat, kita punya latihan untuk menulis tu kurang. Jadi tujuan kita nak menulis semua latihan, dia punya arahan dan juga dia punya latihan nak lengkapkan tu adalah supaya kita ada latihan untuk menulis untuk setiap mata pelajaran. Jadi sekiranya telah selesai, antum boleh menghantar jawapannya kepada muallim. Untuk sementara ni muallim akan gunakan Telegram dahulu. Kemudian bila dah muallim lebih mahir dengan Google Class, antum boleh hantar segala latihan kepada muallim untuk Google Class ni ya. Jadi sekadar itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.